Trump kembali ke Washington pada waktu subuh selepas menandatangani memorandum di Prancis yang meletakkan rejim Iran dalam keadaan tertekan dan memusnahkan uranium diperkaya milik rejim diktator Iran. Berita utama pada hari Khamis 18 Jun 2026 ialah perjanjian antara Amerika Syarikat dan Iran kini memerlukan stok uranium yang diperkaya dimusnahkan di wilayah Iran sendiri di bawah pengawasan Agensi Tenaga Atom Antarabangsa. Ia bukan sekadar frasa diplomatik, ia adalah bahagian paling tegas dalam perjanjian itu kerana ia menyentuh tepat pada perkara yang Teheran sentiasa cuba pertahankan sebagai simbol kekuatan. Trump menandatangani dokumen itu di Istana Versailles, berhampiran Paris, semasa lawatan ke G7 dan kembali ke Amerika Syarikat pada awal pagi. Sekutu-sekutu bertepuk tangan, Marco Rubio muncul tepat di belakang dan tekanan pun beralih tempat. Ini adalah rejim Iran yang perlu menjelaskan bagaimana mereka sanggup memusnahkan bahan nuklir, mengekalkan program itu dibekukan, dan masih tidak mendekati lokasi sensitif tanpa mencetuskan tindak balas baharu. Apa sebenarnya yang telah ditandatangani? Mengapa uranium menjadi isu yang menakutkan Teheran? Bagaimana Trump membuat diktator Iran menerima sesuatu yang mereka katakan tidak akan pernah diterima? Saya akan ceritakan semuanya kepada Anda sebentar lagi. Jika Anda suka kandungan yang terus terang dan tidak berbelit-belit seperti ini, pertimbangkan untuk melanggan kerana di sini ada video seperti ini setiap hari. Perjanjian itu ditandatangani semasa sidang kemuncak G7 di Prancis, selepas beberapa hari tekanan terhadap teks, permintaan untuk butiran dan pertikaian mengenai apa yang Iran telah atau belum terima. Rumah Putih mengesahkan penandatanganan memorandum itu dan media antarabangsa melaporkan bahawa dokumen tersebut bertujuan untuk menamatkan perang antara Amerika Syarikat dan Iran, membuka semula pelayaran di Selat Hormuz dan memulakan fasa 60 hari untuk rundingan yang lebih mendalam mengenai program nuklear Iran. Fakta yang paling penting terletak di tengah-tengah persetujuan itu. Iran telah berjanji untuk tidak membangunkan senjata nuklear dan akan menyerahkan stok uranium yang diperkaya untuk proses pemusnahan melalui pencairan di lokasi dengan pengawasan antarabangsa. Disinilah panik politik di Teheran mula berlaku. Rejim Iran telah bertahun-tahun menggunakan isu nuklear sebagai perisai, ancaman dan juga sebagai mata wang rundingan. Sekarang, menurut versi yang dikemukakan oleh pihak berkuasa Amerika, tidak cukup hanya menandatangani kertas dan meminta pelepasan ekonomi. Penghapusan sekatan secara menyeluruh bergantung kepada prestasi nuklear. Dalam bahasa mudah, jika Iran tidak mematuhi, mereka tidak akan menerima ganjaran. Jika cuba berdolak-dalik, tekanan akan kembali. Jika mendekati kawasan sensitif di luar perjanjian, Trump sudah pun menjelaskan bahawa tindak balas mungkin akan menjadi berat. Trump menganggap perjanjian itu sebagai satu kemenangan kerana teks tersebut menghentikan program nuklear pada tahap semasa. Ucapan yang tersebar di kalangan sekutu mengukuhkan lagi pendapat ini. Uranium itu tertanam, tiada sentrifug yang rosak dan rejim itu tidak lagi mempunyai kebebasan untuk membina semula laluan nuklear tanpa dikesan. Janji Iran untuk tidak mencari atau membangunkan senjata nuklear menjadi satu garis tuntutan awam. Bagi Trump, inilah perkara yang menyelamatkan Presiden Amerika yang akan datang daripada krisis yang lebih besar lagi. Kerana ia menghilangkan keupayaan Iran untuk menolak masalah itu ke hadapan sambil membeli masa di belakang tabir. Jadual waktu itu juga menarik perhatian. Penandatanganan rasmi dijangka berlaku pada masa lain dengan pertemuan delegasi di Switzerland, tetapi persetujuan itu telah dipercepatkan. Menurut maklumat yang didedahkan oleh pihak berkuasa yang ditemu bual oleh media antarabangsa, Amerika Syarikat dan Iran sudah pun menandatangani secara elektronik sebahagian daripada memorandum itu sebelum dan selepas Trump mengesahkan tanda tangan fizikal di Perancis. Tergesa-gesa ini bukan tanpa sebab. Terdapat tekanan untuk membuka semula Selat Hormuz, mengurangkan risiko terhadap minyak dan menjelaskan bahawa pelayaran komersial akan kembali tanpa sebarang caj laluan haram. Ini menggagalkan cubaan Iran untuk menjadikan laluan antarabangsa sebagai alat ugutan. Minyak juga termasuk dalam perkara ini. Perjanjian itu membenarkan Iran kembali menjual minyak, tetapi langkah ini datang dengan dua kesan yang sangat berkaitan dengan Trump. Pertama, lebih banyak bekalan boleh menekan harga antarabangsa ke bawah, membantu harga bahan api dan inflasi di Amerika Syarikat. Kedua, China kehilangan sebahagian kelebihan membeli minyak Iran yang dikenakan sekatan dengan harga diskaun. Jika produk itu kembali ke pasaran melalui saluran yang dibenarkan, Beijing tidak lagi mempunyai kelebihan tawar-menawar yang sama seperti yang wujud di pasaran gelap.
Bagi Trump, ini menjadikan konsesi ekonomi kepada Iran sebagai satu langkah untuk menentang diskaun yang dinikmati oleh China. Teheran cuba menggambarkan perjanjian itu sebagai satu kemenangan, terutamanya kerana teks tersebut juga menyebut tentang pelepasan sekatan, pembebasan aset dan manfaat ekonomi, sekiranya syarat-syarat dipenuhi. Namun perangkap untuk rejim itu terletak tepat pada bahagian qi. Wang, minyak dan keterbukaan hanya bergantung kepada tingkah laku Iran. Presiden turun dari Air Force One sekitar pukul 4 pagi selepas lawatan ke Perancis dan tetap mengekalkan jadual yang dijadualkan bermula pada pukul 8 pagi. Sementara pengkritik cuba menimbulkan keraguan tentang kesediaan, Trump muncul kembali selepas rundingan yang berat. Dengan perjanjian ditandatangani, krisis antarabangsa menjadi tumpuan utama dan jadual di Rumah Putih tetap diteruskan beberapa jam kemudian. Marco Rubio menjadi tumpuan kerana beliau berada di tengah-tengah gambar penandatanganan itu dan kerana diplomasi Amerika kini perlu menukar memorandum itu kepada tindakan praktikal. Tugas itu tidak berakhir dengan gambar. Rundingan selama 60 hari perlu memperincikan bagaimana pelaksanaannya nanti. Bagaimana uranium akan dicairkan, langkah-langkah mana yang akan memberikan manfaat ekonomi dan pelanggaran mana yang akan mengenakan semula hukuman ke atas rejim itu. Negara-negara G7 menerima perjanjian itu sebagai satu usaha untuk menstabilkan krisis, terutamanya kerana minyak, pelayaran dan risiko peperangan yang semakin meluas. Pembukaan semula Selat Hormuz adalah kepentingan semua pihak. Tetapi kemenangan politik Donald Trump adalah dengan membawa perdebatan itu kepada satu tuntutan yang konkret. Iran tidak boleh memiliki bom nuklear, tidak boleh menggunakan selat itu sebagai tol perang, dan tidak boleh menjual janji kosong sebagai balasan untuk pelepasan automatik. Israel muncul sebagai bahagian sensitif dalam persamaan ini kerana tidak terlibat secara langsung dalam rundingan dan masih bimbang terhadap milisia yang disokong Iran, terutamanya di Lubnan. Trump pernah mengkritik nada suara Benjamin Netanyahu mengenai tindakan di Lubnan, meminta agar ia dikendalikan dengan lebih terkawal. Walaupun begitu, hala tuju utama kerajaan Amerika tetap tertumpu kepada Iran, mengekang program nuklear, mengurangkan tekanan terhadap tenaga dan menghalang perang daripada menjadi krisis berterusan untuk Amerika Syarikat dan sekutunya. Agensi Tenaga Atom Antarabangsa kini menjadi elemen utama dalam situasi baharu ini. Penyelaan antarabangsa bukan sekadar butiran teknikal. Ia adalah alat yang digunakan untuk menghalang Teheran daripada menyembunyikan agenda mereka. Krisis ini juga telah membuka satu lagi medan politik di United Kingdom, di mana maklumat baharu mengenai siasatan lama berkaitan eksploitasi kanak-kanak kembali memberi tekanan kepada pihak berkuasa. Agensi Jenayah Kebangsaan Britain memaklumkan bahawa kes-kes pertama yang telah ditutup telah dihantar semula kepada pasukan polis untuk disiasat semula. Dalam operasi Beacon by Comport yang digambarkan sebagai salah satu siasatan paling kompleks dalam sejarah terkini United Kingdom dalam bidang ini. Elon Musk memberi reaksi dengan menuntut hukuman terhadap ahli politik yang mengabaikan aduan dan ahli parlimen konservatif di Amerika Syarikat mula menggunakan kes ini sebagai amaran tentang kelemahan keselamatan, imigresen dan perlindungan kanak-kanak. Isu ini menjadi tajuk berita sampingan kerana ia menguatkan suasana politik yang sama. Pengundi kanan menuntut kerajaan yang selama bertahun-tahun lebih memilih berdiam diri, birokrasi dan takut kepada kerosakan imej di mata umum. Milson Alves, seorang pakar hubungan antarabangsa, dan tujuan saya adalah untuk memastikan anda sentiasa mendapat maklumat yang benar setiap hari. Pautan berita ada di dalam keterangan video. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran ini dan di akhir nanti lihatlah ruangan komen supaya anda dapat lebih terlibat dengan komuniti Milson Alves.